Peti hitam dah tak ada tu, kata TJ bila tengok tempat peti hitam tu kosong. Datuk TJ terdiam kejap. Kemudian dia senyum dan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Dalam video kali ini saya akan kongsikan sambungan cerita bercakap dengan jin siri 53. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan jangan lupa like, share dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Selepas tu suasana jadi tenang dan sepi. TJ tengok orang berserban kuning dekat peti hitam membungkuk lalu capai keris yang berbalut dengan kain kuning tu. Beberapa saat kemudian orang tu hilang. Semuanya dah selesai Tamah, kata Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ suruh TJ tidur, tapi TJ tak boleh tidur. TJ terus bertanya pada Datuk dia, "Yang kita tengok tadi jin kawan Mahyudin ke tu?" tanya TJ. "Susah aku nak cakap, tapi itulah kenyataan yang kita nampak." Sudahlah, akhirnya TJ terlelap. TJ rasa Datuk dia tak perlu fikirkan apa-apa lagi. Sembahyang subuh dah ditunaikan, mandi imbun dah dilakukan. Malah kawasan rumah arwah Mahyudin Datuk dia dah keliling sebanyak 7 kali. 4 penjuru kawasan rumah tersebut dah ditanam dengan dahan pokok delima yang dipotong sepanjang 6 inci. Tujuannya bukan apa-apa, cuma nak mengelakkan orang-orang yang tak bertanggungjawab dari buat perkara yang tak senonoh. Maklumlah, semua orang tahu arwah Mahyudin ni bukan sebarangan orang. Mana tahu ada orang yang nak cuba menuju tempat tidurnya, minta itu minta ini. Kerja syaitan dan maksiat macam ni cepat mempengaruhi fikiran orang-orang kita. Lebih-lebih lagi, kerja maksiat tu boleh mendatangkan wang ringgit. Datuk TJ terus duduk di batang kelapa buruk dekat sudut kanan halaman rumah. "Datuk kau mana?" TJ dikejutkan oleh suara Pak Hasan. "Tu duduk atas batang kelapa." Kemudian TJ berlari mendapatkan datuk dia. TJ tengok mata Pak Hasan berair. Begitu juga dengan anak angkat Mahyudin, Muktamad. "Sebelum masuk waktu Zuhur, kami berdua akan tinggal ke tempat ni," kata Datuk TJ. "Macam mana kalau bertolak lepas Zuhur?" Pak Hasan bersuara. "Mengikut betul, hari ni mesti bertolak sebelum Zuhur, baru terlepas dari bencana. Petua nenek moyang kita tak rugi diikuti. Kalau dah balik, bila pula nak datang ke sini lagi? Kalau panjang umur dan diizinkan Allah, saya akan datang juga ke sini. Mari ke rumah saya untuk sarapan." "Terima kasih, lain kali saja," balas Datuk TJ sambil ajak mereka semua naik ke rumah arwah Mahyudin. Semuanya tak membantah. Bila berada dalam rumah, Datuk TJ suruh anak angkat Mahyudin tu ambil beberapa helai kain pelekat, sehelai sejadah serta sekeping tikar mengkuang panjang. Barang-barang tu Datuk TJ suruh dia hantar ke masjid. Dan Datuk TJ juga minta anak angkat Mahyudin tu selesaikan hutang piutang Mahyudin kalau dia ada berhutang ketika hayatnya. "Peti hitam dah tak ada tu," kata TJ bila tengok tempat peti hitam tu kosong. Datuk TJ terdiam kejap. Kemudian
Dia senyum dan berkata, "Kembali pada yang hak. Ada perca kain kuning 3 segi dekat tempat peti hitam tu. Biarkan, itu tandanya dia dah ambil haknya." Selesai je Datuk TJ berkata, perca kain kuning tu melayang-layang macam ditiup angin, bergerak menuju ke tingkap dan hilang. Apa yang TJ tengok tu, Pak Hassan dan anak angkat Mahyudin pun tengok sekali. Dan kehilangan peti hitam tu juga disedari oleh anak angkat Mahyudin. Tapi dia tak kelihatan cemas. "Ayah dah beritahu saya, katanya peti hitam dan isinya akan hilang bila dia mati, dan berhasrat nak bagi isi peti hitam tu pada saya." "Kau dapat isinya?" celah Datuk TJ. "Tak dapat. Sebenarnya kalau tak dapat, kata ayah, saya tak cukup syarat. Tapi ayah berjanji sebelum dia mati, barang dalam peti hitam akan diberikan pada orang yang difikirkan layak." Kemudian Datuk TJ ajak mereka keluar dari rumah dan duduk di halaman. Lagi sekali Datuk TJ bersalam dengan Pak Hassan. "Awak banyak tolong dan sedarkan saya," kata Pak Hassan. "Bukan saya, Allah yang buka hati awak. Saya cuma berusaha." TJ dengan Datuk dia pun mulakan perjalanan. Sampai dekat pokok bacang di simpang jalan, 2 orang lelaki muncul dengan pakaian yang agak kotor. Baju dan seluarnya terdapat kesan-kesan getah yang dah keras. Mereka tahan TJ dengan Datuk dia. "Kenapa?" tanya Datuk TJ. Tolong kami." "Tolong apa? Nak minta tolong tolik getah ke?" tanya TJ. "Jangan beradab. Mana budi bahasa kamu sebagai orang Melayu?" kata Datuk dia. "Kami selesai menoreh getah kira-kira pukul 7 pagi. Sementara tunggu getah berhenti menitik dalam mangkuk, kami pergi kubur Mahyudin," kata penoreh yang berbadan kurus tu. Dari jauh TJ nampak Pak Hassan dan anak angkat Mahyudin menuju ke arah mereka berdua. "Apa yang nak kamu cari dekat kubur tu?" Datuk TJ jengkirkan biji mata. Kedua lelaki tu tersengih. Mereka kelihatan serba salah. "Apa yang kau nak cari dekat sana?" soal Datuk TJ lagi. "Mahyudin tu banyak ilmu dunia. Kami nak cari sesuatu darinya." "Habis dapat apa yang kamu cari?" "Kami jumpa harimau terkuburnya." "Apa yang kamu dapat dari harimau tu?" "Kami takut dan lari." "Aku tahu kamu nak meninjau, kemudian kamu nak menurun mengekor kan?" Nada Datuk TJ meninggi. Kedua lelaki tu anggukkan kepala. Ketika itu juga anak angkat Mahyudin dan Pak Hassan sampai. Datuk TJ terus ceritakan apa yang berlaku. "Biadab, tak tahu hormat perasaan orang," kata anak angkat Mahyudin. "Sabar!" pekik Datuk TJ lalu menangkap pergelangan tangan anak angkat Mahyudin yang nak lepaskan penumbuk ke muka salah seorang daripada lelaki itu. Badan anak angkat Mahyudin kelihatan menggeletar menahan perasaan marah. "Memang dia orang dagang, tapi aku anak angkatnya. Kamu berdua tak fikir perasaan aku? Apa kamu berdua rasa kalau kubur saudara mara kamu dipermainkan macam ni?" "Sudah, lupakan semua tu," kata Datuk TJ. Lelaki tu segera minta maaf pada anak angkat Mahyudin. Kemudian Datuk TJ suruh kedua lelaki tu pergi ke kebun getah semula. "Kami takut," kata kedua-dua lelaki tu serentak. "Takut apa?" soalan Pak Hassan. "Takut harimau." "Pergilah, tak ada apa kalau kamu berniat baik. Tapi kalau berhajat nak menurun lembu ekor dekat situ, batang tengkuk kamu berdua akan dipatahkan oleh harimau tu," kata Datuk TJ. Ternyata kedua lelaki tu tak nak beredar. Mereka tak yakin dengan apa yang Datuk TJ katakan. "Apa tunggu lagi? Pergilah buat kerja," Pak Hassan pula bersuara. Kedua lelaki tu berpandangan sama sendiri. Sesekali menoleh ke arah kebun getah tu, macam mengawasi sesuatu. "Aku nak balik je lah," tiba-tiba yang badan kurus tu bersuara. "Ingat, jangan cuba menurun dekat kubur atau pangkal pokok. Itu perbuatan syirik," kata Datuk TJ. Kedua lelaki tu anggukkan kepala. "Mari." "Mana tu?" "Hai, baliklah, ke mana lagi?" Mereka berdua pun melangkah menuju ke jalan raya. Pak Hassan dan anak angkat Mahyudin terus mengiringi mereka. Lebih kurang 10 minit berjalan, mereka pun sampai di tepi jalan. Berdiri dekat situ, tunggu bas nak ke Tanjung Malim. Matahari terus bersinar. Bas yang dinanti belum tiba. TJ dah tak sanggup berdiri dan terus duduk atas ketul batu dekat situ. "Bas," kata Pak Hassan. Bas pun berhenti. TJ melangkah masuk ke dalam bas. Datuk TJ masih lagi berdiri dekat tepi jalan. Penjual tiket terus memukul alat menekan lubang tiket ke besi bas tu. Tek 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 tek.
Hai orang tua, cepatlah. Ini bas bukan sendiri punya. Sergah penjual tiket bas tu. Cepatlah. Pekik pemandu bas bangsa India tu pula sambil memaki-maki Datuk TJ. TJ mula rasa takut dan terus duduk dekat bangku. Tak ada penumpang dalam bas masa tu. Sekejap encik, kata Datuk TJ. Apa lu ingat ni bas lu punya ke? Datuk TJ tersenyum sambil angkat tangan tanda minta maaf. Rupanya sikap Datuk TJ tu menambahkan rasa marah pada penjual tiket bas tu. Bodoh, naiklah. Encik, saya tahu saya salah, tapi cakaplah baik-baik sikit. Apa lu ingat lu besar? Saya tak besar, tapi Tuhan lagi besar dari semua tahu. Suara Datuk TJ mula meninggi. Kemudian Datuk TJ tampar dinding bas tu. Serentak dengan tu, enjin bas terus mati. TJ turun dari bas, berdiri dekat Datuk dia. Muka pemandu bas dan penjual tiket mula dibasahi peluh. Satu perkara yang nak aku ingatkan kepada kamu berdua. Jangan cemas bila nampak harimau berkeliaran di halaman rumah arwah Mahyudin selama 3 petang berturut-turut. Lepas 3 hari harimau itu akan hilang. Tolong perhatikan kubur Mahyudin, jangan sampai dikeramatkan oleh orang-orang tertentu, kata Datuk TJ pada Pak Hassan dan anak angkat Mahyudin. Mereka bersalaman dan berpeluk-pelukan. Kemudian TJ dengan Datuk dia naik bas dan duduk di bangku belakang pemandu bas. Apa pasal tak jalan? Tanya Datuk TJ pada pemandu bas. Pemandu bas segera renung muka Datuk TJ dengan wajah yang masam. Saya panas, jalanlah, apa tunggu lagi? Saya tolong awak hidupkan enjin bas, kata Datuk TJ. Penjual tiket dan pemandu bas merenung sinis pada Datuk TJ. Sudahlah, lu apa tahu? Dengan izin Allah, saya boleh tolong awak, balas Datuk TJ sambil pukul kepala gear bas tu. Enjin bas segera hidup. Pemandu bas terkejut dan terus matikan enjin balik. Kemudian dihidupkan balik. Ternyata enjin bas berjalan dengan baik. Bas pun bertolak dengan tenang. TJ terasa macam ada sesuatu yang aneh berlaku dalam bas tu. Penjual tiket tu tak minta pun duit dekat Datuk dia. Walaupun bas tu dah berjalan hampir 3 batu. Sampai di satu selekoh, bas berhenti nak ambil orang. Masa orang naik tu, Datuk TJ segera bangun. Saya turun sini. Cucu saya saja yang naik bas sampai ke Tanjung Malim. Ini tambangnya. Dalam keadaan serba salah tu, penjual tiket ambil duit tu. Tapi duit tu diserahkan balik pada TJ tanpa pengetahuan Datuk dia. Bas terus berjalan. Datuk TJ lambaikan tangan pada TJ. Apa pasal tak ambil tambang? Tanya TJ pada penjual tiket tu. Tak apa, lu duduk. Kalau ada inspektor tiket datang, saya boleh cakap. Nanti Datuk saya marah sama saya. Dia mana tahu, dia sudah turun. Bas berhenti lagi ambil penumpang. Akhirnya TJ terlelap. Bila dia terjaga, bas dah berhenti dekat perhentian Tanjung Malim. TJ biarkan penumpang-penumpang lain turun dulu. Dia turun kemudian. Pemandu dan penjual tiket berdiri di tempat masing-masing. Semua penumpang dah turun. TJ renung wajah penjual tiket tu. Turunlah, apa lagi? Tunggu luar. Saya ingat dia tumpang lori. Awak tunggu sana, kata penjual tiket tu sambil tunjuk ke sebuah gerai buah-buahan. TJ terdiam. Fikiran dia jadi kelang kabut. Sepatutnya dia tanya Datuk dia masa dia turun dari bas tadi. Tak terfikir pula dia pada masa tu. Lu punya Datuk bodoh punya orang. Sudah naik bas, apa pasal nak turun? Tiba-tiba wajah pemandu bas jadi pucat. Mulutnya terlopong. Matanya tajam merenung ke bahagian belakang bas. TJ segera menoleh dan terkejut. Tok! Ya, ini memang Datuk kau, Tama. TJ terus datang dekat Datuk dia, kemudian bersalam. Datuk TJ menghampiri pemandu dan penjual tiket bas tu. Orang tua, lu manusia ke hantu? Saya manusia serupa macam awak. Tadi awak turun, macam mana awak boleh duduk belakang? Betul, saya turun. Saya jalan kaki sini. Masa bas berhenti dekat sini, saya naik tapi awak tak nampak. Saya buat macam ni supaya lain kali awak jangan cakap besar dan sombong. Saya nak awak belajar hormat orang tua-tua. Tak kira apa bangsa pun, satu hari nanti awak akan tua juga. Kemudian TJ dengan Datuk dia pun turun dari bas. Tiba-tiba pemandu dan penjual tiket bas meluru ke arah Datuk TJ. Kedua belah tangan Datuk TJ mereka sambar untuk dicium. Kemudian mereka terus membongkok macam nak sembah Datuk TJ. Jangan, kata Datuk TJ sambil tarik tangan dia. Kemudian Datuk TJ suruh mereka berdiri. Dalam ajaran Islam, tak boleh sembah sesama manusia. Tapi awak lain macam punya orang. Lain macam mana? Awak boleh mati dan hidupkan enjin bas. Kemudian awak boleh berjalan laju macam bas. Semuanya cara kebetulan je, kata Datuk TJ. Mari. Datuk TJ terus tarik tangan TJ.
Anehnya setiap orang yang lalu depan mereka macam tak nampak TJ dengan datuk dia. Mereka terpaksa mengelak diri dari dilanggar. Ketika mereka berjalan dekat kaki 5 bangunan dekat situ, sebuah kereta Morris Minor berwarna hitam berhenti. Seorang lelaki keluar dari kereta tersebut dan meluru ke arah Datuk TJ. "Kenal saya?" kata lelaki tu. "Rasanya saya kenal." "Bukan rasa, memang dah kenal. Awak yang tolong anak saya dulu." "Oh, macam mana dengan anak awak?" "Dah jadi manusia. Awak nak ke mana ni?" "Saya sebenarnya nak ke Ipoh." Begini, lelaki tu berhenti bercakap macam ada keraguan bermain dalam kepalanya. Dia nampak keberatan untuk menyatakan sesuatu pada Datuk TJ. "Terangkan pada saya," kata Datuk TJ. Dengan nada suara yang lemah, dia berkata, "Saya tak dapat tolong hantar awak ke Ipoh. Itu yang awak susahkan. Saya tak minta awak tolong pun. Saya tahu awak dah tolong saya. Kan elok dalam saat macam ni saya boleh tolong awak. Jangan begitu. Setiap pertolongan yang saya berikan tak minta dibalas. Saya nak ke Sungai. Macam mana kalau awak berdua tumpang saya sampai ke Sungai?" "Boleh juga." Tanpa membuang masa, TJ dengan datuk dia masuk ke dalam kereta. Sepanjang perjalanan, lelaki tersebut tak putus-putus melahirkan rasa kesalnya sebab tak dapat hantar mereka berdua sampai ke Ipoh. "Kalau saya tak ada hal mustahak di Sungai, saya hantar awak ke Ipoh. Jasa awak tolong anak saya dulu belum dapat saya balas. Awak tak usah sebut-sebut lagi perkahwinan tu. Bersyukurlah pada Allah sebab anak awak dah baik. Tak perlu fikir nak balas jasa saya." Okey guys, kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Dan doakan saya semoga capai 5k subscriber tahun ni, InsyaAllah. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.